dikatakan pada mencelurkan banyak makan. Banyak makan doktor tu tak berapa bagus juga, tak berapa elok juga. Tapi kita pasien banyak makan, dosa tak buang. Tak ada makanan, dosa tak sunat. Tapi hakikat mereka untuk dia cerita pada mencelurkan banyak makan itu. Bila kita celur banyak makan, yang bawa kita buang. Kata kita celur, kita tak ada celur. Kita baca tu atas perkataan mengarang kitab kita untuk ni. Dia mencelurkan kita orang mengaji ni banyak makan. Semua orang mengaji maka semua kadang-kadang mengaji banyak, mengaji sikit. Tapi kalau makan banyak tu menyebabkan benar, tak berapa jadi kurang kitab dia. Dikatakan pada mencelurkan banyak makan itu, maka kecelaan, kemudian kecelaan, kemudian kecelaan. Celak suruh lah. Celaka seorang itu kerana makanannya makanan seorang. Celaka seorang itu kerana makanannya makanan seorang. Maksudnya baris yang pertama kecelaan, kemudian kecelaan, kemudian kecelaan. Sangat-sangat mencercakan dan mencelurkan banyak makan-makan hingga diulang-ulangkannya 3 kali. Sampai diulang 3 kali. Kecelaan, kemudian kecelaan, kemudian kecelaan. Dan masuk baris yang kedua, celaka seorang itu karena makanannya. Kedua orang. Dan masuk baris yang kedua itu, bahwasanya keadaan seorang jadi celaka itu karena makan yang membawa kepada banyak keinginan-keinginan yang membawa kepada mengerjakan maksiat dan yang terteguh pada syarak. Dan masuk baris yang kedua itu, celaka seorang itu kerana makanan yang makanan seorang. Apa maksudnya? Bahawa keadaan yang seorang jadi celaka itu kerana makan yang bawa kepada banyak keinginan-keinginan yang membawa kepada mengerjakan maksiat-maksiat dan yang terteguh pada syarak. Dengan sebab makan banyak, dia lupa nak mengaji, dia lupa nak belajar agama. Malam-malam dia nak berdandut, dia kena disko, dia kena karaoke. Ni hak jadi lagu. Sebab tu dia cegah sangat kita makan terlalu banyak. Terlalu banyak makan tu menyebabkan kita ingin kepada maksiat dan mengerjakan apa yang terteguh pada syarak. Diriwayatkan daripada Nabi alaihi salatu wasallam bahawa bersabda ia Nabi, salah satu yubghaduhumullahu ta'ala, salah satu yubghaduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin al-ukuli, mana al-ukulu wal bakhilu wal mutakabbir. Salah satu yubghaduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin, min ghairi jurmi al-ukulu wal bakhilu wal mutakabbir. Artinya 3 macam manusia murka akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Tengok, kita masuk lagi lah. Artinya 3 macam manusia murka, mana marah akan mereka itu 3 macam itu oleh Allah Ta'ala. Daripada kejadian dosa yang banyak, daripada kejadian dosa mana yang banyak makan dan yang penyayang dan yang membesarkan dirinya. 3 perkara ni hak Nabi bawa, hak Tuhan bawa. Nabi kita 3 perkara ni, 3 macam manusia murka, marah akan mereka itu 3 macam oleh Allah daripada kejadian dosa. Mana dia bukan masalah. Mana dia yang banyak makan, yang banyak makan. Kalau makan banyak-banyak pun masa untuk nak buat kerja tak ada, nak ngaji pun tak ada. Kita tengok, kita mesti ngaji kita yang ke surau-surau pada tempat-tempat belajar. Orang yang kira makan masa ni dia order makanan tiap malam pasien order makan tu, order makan ni. Lepas sampai isyak tu dia balik. Masa mana nak dan belajar ilmu, masa mana nak tuntut ilmu, tu syarat pesan.
Kadang-kadang mana orang tak makan pun. Jadi kita ada peluang makan. Waktu orang belajar ke masjid surau, kita ada keluar ke 5, ke 6 balik kerja tu, bawa anak bini pergi makan. Masa mana nak betul itu? Contoh kita nampak. Syarah tak bagi sangat tu. Timbul dah hari nampak lah. Orang yang banyak makan, dia tak boleh dah ke masjid surau. Dah tu. Tak payah lah, kita makan sedikit tak apa lah. Malam-malam nak surau. Lagi ada turi, makan turi. Itu jadi ibadah. Dan yang penyayang, yang beku, yang bakhil. Al-bakhilu aduullah walau kana abidan. Orang bakhil ni seteru Allah walaupun dia wajib beramal ibadah. Walaupun dia tu orang warak, walaupun dia orang soleh, walaupun orang kuat beramal, tapi dia beku. Kita tengok tak seorang. Macam kita tanya haji ke? Kamu pergi tanya haji ke? Kita nak buat sikit kahwin, kita tanya lah. Bertanya pun jawapan kita selalu. Jadi kita nak buat kutipan sikit untuk masjid kita, nak buat sambut Maulid Rasul ke, nak buat Isra wal Mi'raj ke, nak buat sambutan Ma'al Hijrah ke. Kita tanya jawapan yang sama. Kadang-kadang hak ada duit tu pun hak penyayang. Dia penyayang tu lah tak tahu mana. Orang yang banyak susah ni, dia tak apa sayang. Hak sayang, hak kaya-kaya. Banyak hak korporat dia sayang. Kalau dia tak sayang, budaya lama kita. Dan mengerjakan amal ibadat, cara pembangunan kita. Sebab Rasulullah pesan. Rasulullah kata la yakumuddin wa dunya illa bi arba'atin. Tak akan tegak agama, tak akan tegak dunia melainkan dengan 4 perkara. Mana dia? Ulama. Nak tahu ulama dulu apa cara kejayaan apa pun dari segi ulama. Sebab ulama warasatul anbiya. Ulama itu pusaka Nabi. Kalau kita rasa kita cerdik pandai, cerdik pandai apa kita? Cerdik pandai segi agama yang kita nak. Kalau cerdik pandai macam Abu Jahal berhati tu. Sebab tu Abu Jahal berhati, dia tak boleh terima Nabi. Sebab dia rasa dia intelektual, dia profesional. Nabi ni kolot, cuma tak pandai baca, tak pandai tulis. Orang miskin. Kadang-kadang kita jadi perasaan lagu tu. Dia ni tak ada apa ni, orang miskin ni. Tak patut sangat ditata ke depan. Ini dia ni orang ada duit, orang ada benar, orang ada kekayaan, tapi ilmu agama tak ada. Abu Jahal berhak pun dia tak berani tak Nabi lepas. Sebab dia nampak Nabi ni susah, miskin, tak popular macam mereka. Dia popular. Ada tempat karaoke, ada tempat dangdut disco. Dan dia pula punya ratu cantik. Bini dia saya buat ratu cantik, kemudian. Jadi kalau sebut Abu Lahab, orang kenal semua. Kalau sebut Abu Jahal pun orang kenal semua tokek berhala. Jadi semua mempunyai ekonomi yang kukuh. Bila sebut Nabi, tak boleh jadi. Orang miskin, ibu bapa meninggal dia masih kecil, duduk numpang pada pak saudara dia. Mula-mula duduk dengan datuk dia, dengan tok wan dia meninggal, duduk dengan pak saudara dia pula, Abu Talib. Tengok. Jadi kalau lagu tu kita nak banding intellectual professional dengan tak tahu apa agama tak ada. Sebab kita nak apa pembangunan, apa kemajuan mesti berteraskan agama. Biar tak ramai tak apa, biar tak banyak tak apa, asalkan berteras agama. Kalau banyak pun tak jadi apa, kalau tak berteras dengan agama. Sebab ulama ulama warasatul anbiya. Ulama pusaka Nabi. Sebab tu Al-Quran dah jamin ulama ni. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya saya takut kepada Tuhan ulama. Kita tak boleh sikit sebanyak cakap orang putih, cakap Perancis, cakap India, cakap Cina, tapi ilmu agama tak dapat juga. Tak boleh duduk ke depan untuk membawa ke agama. Kalau bawa ke dunia, banyak macam doktor ni memikirkan ke apa dunia. Sampai nak baca jawi, baca Quran pun tak pandai. Sebab tu dia suruh kita jaga ke agama. Dan yang penyayang, dan yang membesarkan diri. Nabi marah, Nabi tak suka. Allah Ta'ala murka, kata Nabi, orang yang banyak makan dan yang penyayang. Dia bukan melakukan dosa, tapi dia penyayang. Dan yang membesarkan dirinya.
Dan setengah perjalanan menstikirkan makanan-makanan itu. Amati dan perhati kepada mudarat banyak makan pulang. Dan setengah perjalanan menstikirkan makanan-makanan itu. Macam mana jalan kita nak kurang makan? Dia kata jalannya dengan amati dan perhati kepada mudarat banyak makan. Jadi banyak makan ni dia jadi mudarat. Dan iaitu mudarat banyak makan, banyak jadi penyakit-penyakit. Banyak jadi penyakit-penyakit dan jemu, tobeat dan segalanya. Jadi bila dia banyak makan, penyakit dia jemu, tobeat dan segalanya. Jemu. Dia buat apa sikit jemu. Tak apa alam. Kita tengok anak-anak kita hak kurang makan dengan banyak makan. Hak kurang makan kita suruh dia baca buku tu dia kurang jemu. Hak banyak makan dia jemu dan dia segar. Dan tidak ada. Sebab tu sahabat suruh ijhad wala taksan wala takrafilah. Fanada matu'ubban liman yatakasal. Ijhad, bersungguh-sungguhlah kamu. Wala taksan dan jangan kamu mana. Ijhad wala taksan wala takrafilan dan jangan kamu lalai. Ijhad, bersungguh-sungguhlah kamu. Apa juga kerjaan kita, apa juga perbuatan kita, tambah-tambah dalam menuntut ilmu. Kita selama ni dulu menuntut ilmu, Jawi pun tak pandai tulis lagi, Jawi pun tak pandai baca lagi, Quran pun tak pandai baca lagi. Padahal kita ikut punya lama. Patut-patut kita dah ada perubahan. Patutnya dah ada perubahan segi ilmu, kita dah boleh baca Jawi, dah boleh tulis Jawi, dah boleh baca Quran. Tapi kadang-kadang kita tak perlu, kadang kita malu nak belajar Jawi, malu nak baca Jawi, malu nak bawa mukaddam dengan ni, maka tak boleh ilmu. Sebab tu ada seorang tu masa kita duduk di pondok. Orang tu bukan budak pencet, dia posik pencet. Dia memang dia saya nak mengaji ni. Kata cari dulu mana-mana boleh mengajar. Kita budak pondok dah, senang aku budak-budak dia masa tak banyak. Boleh mengaji kat ustaz-ustaz tu dia sibuk sikit. Seorang tu kalau boleh terima teguran budak-budak ni, payah selalu. Cuma tuan kalau budak-budak tegur dia payah nak terima. Ni sampai peringkat tahap OCF, pencet, sanggup bawa Quran nanti. Dia sampai tempat dia jawab tu. Lagi bawa guru dia sampai sanggup kalau tu boleh ilmu. Boleh ilmu. Kalau tak boleh baca Jawi pun memang boleh baca. Kalau tak boleh baca Quran pun dia buat mukhadah. Dia kalau ba ta sa ja ha kha boleh. Tak nanti sampai berbulan-bulan. Ingat 2-3 bulan tu jelas dah boleh sikit-sikit lah. Ni tak mau masa kita tak mau, kita tua. Tak mau tahu pula kata kita tak pandai. Padahal kita memang kalau tak duduk dalam gelah kehinaan sesaat, nasihat kita duduk dalam gelah kejahilan sepanjang masa. Sampai tua lah tak boleh, sampai mati. Sebab tu kita faham tak, kalau tak berhenti, kena cari seorang kawan yang boleh baca Quran. Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, i, u. Alif di depan A, alif di bawah, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Itu ya kalau kita main 2-3 bulan boleh. Pasal apa kita sampai tahap ni? Tak boleh baca Quran, tak boleh belajar. Kuliah kita ikut rasa 5-6 tahun. 5-6 tahun kita belajar, dah boleh dah. Sebab kita orang semangat agama tu banyak. Tambah berbelas-belas tahun, tak boleh lagi macam mana kita belajar. Sebab apa? Kita mutakabir, kita sombong, kita tinggi diri, kita berasa lekeh. Kalau orang tanya, kita tanya orang. Kita berasa lekeh kalau orang tunjuk ajar kat kita. Sebab kita orang hebat, orang berpangkat, orang intelektual. Padahal kita tak tahu apa dalam agama. Sebab tu ada kawan, dia ada buka pondok proses perang-perang. Kata saya orang ni, anak ni, dia pada panggil mengajar di negeri ni.
Yang mengaji itu profesor. Kita tak sengkok kalau kita mengaji pondok demo ni mengaji kita. Tapi dekat kisah dia orang ngaji pondok ya, kita pondok tak apa. Kami tak ngaji sistem pondok. Sebab tu kami nak ngaji pondok, kami duduk ngaji sistem ni. Tengok profesor dia tak tahu. Kita saja kami. Padahal ustaz pandai banyak, ustaz belajar untuk calon, kami dah. Kami mula pada air supi bulan itu. Morning bell hari ini dia belum bell, yang tu kami belajar. Kami tak tahu yang kalau kami tahu yang ni dah dapat dah kami. Mau pelajar mesti masuk pondok cepat. Yang semua dia tengok macam tu. Kita sebab salah nak pulun semua pun tak pulun pun tak. Nak kata bersungguh pun tak, nak kata tak sungguh pun tak. Jadi sama-sama nak boleh ilmu pun tak boleh ilmu pun tak. Boleh patut padang kita. Kalau gitu Rasulullah dah Nabi muka pada 3 perkara. Satunya yang sangat banyak makan. Dan yang penyayang yang betul bukan kata siapa. Kalau kita orang alim sekalipun, orang haji pun, buat pengaji bakir di rumah apa? Haji bakir tu tahu tak? Kenuri dia kalau dok pun tak cukup dia. Kenuri pun tak cukup pun bukan kata lebih. Dia kata lah siapa dia bersifat ni sebaik macam walaupun orang hebat, orang pandang leceh. Dan yang membesarkan dirinya dan tak kabur semua, tak pandai pun tak boleh. Asal tadi dan pula dan setengah daripada jalan mensikitkan makanan-makanan itu amati dan puati mudarat banyak makan. Dan iaitu banyak makan tu banyak jadi penyakit dan jemur tu ya dan segar. Sebab tu dan gendang gendut dari kita pi kenyang pun suka anak tidur. Bukan nak baca kitab, bukan nak ngaji, bukan nak baca buku. Dia katakan al-batnatu tuzhibul fitnata. Al-batnatu tuzhibul al-fitnata. Yang bermula memenuhkan perut dengan makanan itu menghilangkan cerdik dan mencegah akan dia akan cerdik. Al-batnatu tuzhibul fitnata. Bermula memenuhkan perut dengan makanan itu menghilangkan cerdik dan menegahkan akan dia akan cerdik. Sebab tu kadang-kadang kalau orang panggil ceramah kita makan rajak lebih sikit, nak cakap apa pasal tak boleh. Fikiran kita rasa perut berkontrol, isi nak makan banyak. Kalau makan sikit rasa boleh cakap banyak sikit, tapi bila makan banyak fikiran pun tak jadi. Sebab tu kata sini bermula memenuhkan perut dengan makanan itu menghilangkan cerdik dan menegahkan akal dia akan cerdik. Dihikayatkan, diceritakan daripada Jalinus bahawasanya berkata ia Jalinus bermula buah delima. Bermula buah delima itu memberi manfaat sekalian buah delima. Jadi kalau kita makan buah delima, dia memberi manfaat sekalian buah delima. Mana ada kebaikan, ada khasiat buah delima. Buah delima buah tu yang ada biji budak-budak. Tapi kita tak lupa makan, patutnya tu ada khasiat. Khasiatnya apa dia Allah Alam. Tapi banyak khasiat dan manfaatnya. Maka buah delima menambahkan judi, menambahkan tingkatan. Sedikit ikan itu terlebih baik daripada banyak delima. Dan bermula ikan itu memberi mudarat sekaliannya ikan. Dan serta demikian itu dikatakan pula sedikit ikan itu terlebih baik daripada banyak delima. Ikan boleh tak boleh kita makan banyak lagi. Ikan sekilo seorang bukan jadi penyakit cacing. Dan bermula ikan itu memberi mudarat sekalian ikan. Sedang makan banyak orang. Dan serta demikian itu dikatakan pula sedikit ikan itu lebih baik daripada banyak delima. Semua tu tak bagi makan kepala ikan apa semua tu. Dia kata kalau orang sampai Quran tempat nak sampai pun tak bagi makan.
Tapi kita sapu semua. Kita tak payah. Ada cara-cara mereka tu, anak yang menyebabkan lupa. Walhal padanya, pada membanyakkan ikan itu membinasakan harta. Membanyakkan makan itu membinasakan harta. Walhal padanya, pada membanyakkan makan itu membinasakan harta. Jadi kalau kita banyak makan, membinasakan harta. Habis harta. Baik, kalau kita masak tengok nak makan buah kacang. Nak makan buah kacang, mula-mula beli kacang, rendam kacang. Kalau tak rendam, boleh jadi 3-4 jam tu tak jadi apa lagi. Tak lembek lagi kacang hijau. Satu, suruh gas pemakaman. Ini dia kira habis. Dan kita. Dia kata bermula membanyakkan makan itu. Bermula membanyakkan makan itu membinasakan harta. Bermula makanan lebih daripada kenyang itu mudarat semata-mata. Bermula makanan lebih daripada kenyang itu mudarat semata-mata. Makan, bukan kata makan pada kenyang. Makan lebih pada kenyang. Makan lebih pada kenyang. Itu ada cerita apa kata dulu ni, orang bagi makan dulu lah. Di tempat-tempat kajian hanya orang bagi makan dulu. Macam kita pun malam ni tak ada 30 masalah. Di rumah ni makan penuh lah. Di rumah tu makan penuh lebih. Di rumah ni makan penuh lebih. Mereka pun biasanya pakai jam mereka pakai tali pinggang hijau. Tali pinggang hijau besar tu pinggang api buka. Makan rumah ni tak buka tali pinggang ni. Tu macam juga. Pergi rumah yang kedua pun tali pinggang tak buka lagi. Sampai rumah yang juga dia makan macam juga. Akhirnya dia kata, turun kita, kawan tu, dia sampai duduk tu. Orang tak tahu duduk macam mana. Tu dia duduk, enggak. Rupanya tali pinggang. Tali pinggang tu, dia makin gerak lah. Terus sampai tahu tu punya makan. Terus, enggak. Rupanya tali pinggang. Ini pinggang tak buka. Ini cerita almarhum Tuan Abu Haji Bapak tadi. Dia anak murid almarhum Syekh Majaluddin Pondok Nanti. Masa dia mengajar, dia cerita kita. Dia kata dia punya makan duit 2, 3, 4 rumah. Mula-mula tak apa lagi, boleh terima lagi. Yang kedua boleh terima. Yang ketiga di rumah hingga dia makan-makan, rupanya terajar. Minum-minum tu jam tu dah. Bila dia enggak. Orang tak tahu apa dia enggak. Buatnya kali pinggang. Ini teruk dulu kita. Sampai tahap tu makan. Kemudian makan banyak pun menyebabkan mudarat. Makan banyak mengurangkan kepintaran. Sebab tu batuk cara kita mengaji. Sebab tu buat dulu. Dia bukan makan hebat-hebat sangat. Maksudnya memang kita perlukan zat juga. Zat tu perlu, tapi taklah sampai teruk sangat. Nasi lepas puyuk zat pun. Patutnya dengan ulang, dengan apa sikit banyak, dengan makan nasi nyembang, patut pada nak makan. Bukan suruh pakai ikan kering ya. Dia capuk-capuk. Tapi dia makan terlampau banyak. Sampai dengan sebab dia makan tu menyebabkan kemudaratan nak dengan dia ada ni. Dulu orang gaji subuh. Nak tidur malam awal, takut tak jaga pagi. Pagi jaga awal ngapai tu. Tidur atas buah ni. Kenapa malam nakala munalapi mukilun kastakir wasmuka musumahaku kali wailu wa qimatu wa qawam wa qimatu bihadaran qad'am. Kenapa minta dia mata sampai jadi alim-alim kita yang tak ada bari hak arah boleh buat dengan bermakna buat. Sebab apa? Sebab dia bersungguh-sungguh. Makan pula dia jaga tak makan banyak. Sebab makan banyak menyebabkan mengantuk. Makan banyak menyebabkan balwa. Bila balwa, ingatan jadi kurang. Dan dia katakan di sini, bermula makanan lebih daripada kenyang itu mudarat semata-mata, dan dimustahab diseksakan dia dengan sebabnya pada akhirat sana. Dengan sebab kita makan banyak ni, kita kena duit banyak. Duit pula kita tak tahu haram mana. Sebab tu Imam Ghazali kata,
di akhir zaman ni hak halal dengan haram banyak hak haram. Kadang-kadang kalau kita terjatuh pada hak haram, amalan kita pula menjadi menolak. Wa ta'atul liman haram yaqulu mislu bina infaqum menjibit. Taat kepada orang yang makan makanan yang haram ni macam mana buat binaan atau malu, tak jadi amalan, tak diterima amalan. Saya ni bukan kita lah. Saya motor betul 5-6 kali. Hebat. Tapi tiba-tiba dia memang berarti, tapi menipu orang pun. Tanah apa ada pun dijual yang dia kata. Jadi kalau macam tu, makanan benda yang haram bukan nanti daging ke ataupun ayamnya tak sebenarnya. Duit yang kita guna daripada jalan tak senang tu, jadi kita beli makanan, ini makanan yang haram. Ataupun kita beli dengan duit yang halal, tapi kita tak basuh dengan syarat suruh. Macam ikan, tak basuh seperti mana syarat suruh. Najis mukhafafah lah bagaimana cara basuh. Najis mutawassithah macam mana cara basuh. Najis muwallazah macam mana cara basuh. Najis mutawassithah kita perlu ayah sekali tak apa. Basuh-basuh baju semua ada perlu turun sekali. Perlalu tengok macam mana kalau mesin perlalu tak kuat. Kalau ada cara perlalu, maksudnya kita kena cucur air, perlalu air datang. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tempat ibadat kita pun nak buat tengok. Kalau tercicak kering jatuh, tak payah basuh, kita buang lah. Tapi kalau tercicak sikit pun jatuh, kita buang. Bekas najis tu basah dia, basah tu kena basah. Buat dia hukum najis, najis hukmi. Dah tak ada najis, hukum masih najis. Tapi kita tak tahu apa orang. Orang yang buat najis, orang yang ambil dan dia tunggu semua. Ada. Maksudnya ni macam kita budak kecil. Orang tak tahu, kita tahu, kita tak ambil basuh pula tu. Tempat tu kering dan tak ada apa-apa. Tapi memang bukan najis, najis hukum. Hukum tempat tu najis. Macam ni beli ikan cara halal, masak basuh cara tak bersih, tak cuci cara, jadi makan makanan yang haram. Padahal belinya duit halal lah, duit dengan duit belum kita tahu, susah kita nak dapat. Bila balik basuh tak ikut syarat pula, tak perlalu air, tak cucuk air dan satu, jadi tak hilang najis, makan najis, haram makan najis. Orang tak kira lah, dia makan punya duit banyak kurang. Rasa hebat, rasa tinggi pula bila kaya, bila berat. Padahal apa yang dia dapat. Dan Quran cerita walaupun kita berat, walaupun kita kaya, walaupun kita duit banyak, tapi nikmat-nikmat yang kita dapat mesti kita tahu. Berdalil pada firman Allah, "Sumaratus alunna yawma izin anta." Selagi akan ditanya pada nikmat-nikmat yang kamu dapat. Sumaratus alunna yawma izin anina. Selagi akan ditanya pada nikmat-nikmat yang kamu dapat. Kita dapat nikmat banyak, kita kena tanya banyak. Kita rasa hebat, kita tak hebat. Tak pernah tanya banyak hebat. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Harta ni main di mana? Duit ni ambil di mana? Ni duit kamu ke duit siapa? Harta siapa? Barang curi ke ni? Barang sebenar ke? Daripada usaha yang halal ke usaha yang haram? Kita jawab. Kalau kita benda hadap tu. Sebab tu pada Umar bin Abdul Aziz, bila dia duduk dalam rumahnya, dia duduk dalam jabatnya, tu saya nak duduk, tengok anak dia main. Anak dia main duduk saja. Lepas tu dia tanya anak, nak sembang pasal apa? Nak sembang pasal kerajaan kan, nak sembang pasal keluarga? Dia tak nak sembang pasal keluarga. Dia pandang sebatang ini dia nak kerajaan. Dah kita, niat kita baru dia tu. Kita bukan macam tu. Kita tak ada kira siapa kita guna. Dunia ni kita hebat, tapi akhirat tu kita akan menanggung sesat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takut. Itu yang ulama-ulama dia cerita, dia tekan benda ni, dia tak lepas akhirat tu supaya dia jangan kena tanya. Dia nak lepas nama dia jangan kena tanya. Macam kita ada yang kuliah, rajin ke surau, rajin ke masjid, kat jiran kita tak cerita apa. Dia buat ke jalan, dia buat dekat pintu pun tak apa. Tak ajak masjid, tak ajak masyarakat. Akhirat kes tu pun dia ada wang.
Kita saya ni minta maaf lah, ni jiran saya. Dia duduk pergi masjid surau tak biasa cerita apa pun saya. Tak biasa ajak saya pun. Kali ni saya nak kenal ni, saya nak dakwa dia tak sempat apa dia tak ajak saya. Ulama pun kata pasal apa dia tak cerita, benda yang dia tahu pada kita. Kalau dia cerita pun saya tak buat macam ni. Takut dakwa, kita blok dakwa tadi tu. Pasal apa kita tak ajak, pasal apa kita tak apa, pasal apa kita tak cerita. Susah pula. Kita buat seorang apa lah. Bukan dia lagi. Kita rajin kuliah, bini kita tak kuliah pun. Esok bini kita dah tutup air tahu lah. Dulu dia pergi seorang, saya pun dia tak ajak. Tiap-tiap hari dia pergi. Tak mana tempat pun ajak dia. Tapi saya dia tak ajak. Dia pergi seorang. Sebenarnya, saya tak wajib mengajak saya, suami saya, dengan berhukum ilmu agama. Tapi dia tak ajak. Dia tak boleh mengajak. Tak boleh mengajak, tak patutnya dia bawa saya pergi masjid surau ni. Tak bawa juga. Dia menanggung kita akhirat. Sebab itulah katalah kitab Muhammad, laki-laki yang bergerak amalannya dengan sebab anak bini. Tuan macam rezeki, depan bini untuk, anak untuk. Tak ada apa. Tak tahu apa yang nak. Kalau satu banyak, nak tanya kalau satu apa. Kita ingat kita kata banyak, kita hebat pada kawan lah. Kita lebih, rupanya kita lebih kena tanya. Dan dia kata lagi sini, dan yang banyak makan itu dimurkakan, dia akan banyak makan pada segala hati-hati. Dan jangan mensedikitkan makan itu pula. Orang makan akan makanan yang lemah dan bahawa mendahulukan akan terlebih indah dan yang terlebih sedap. Dan jangan mensedikitkan makanan itu pula. Orang makan akan makanan yang lemah. Dia kata sini, dan janganlah mensedikitkan makanan itu. Jangan kurang makan tu pula, buat dia. Bahawa makan akan makanan yang lemah. Bila lemah tak banyak makan, tak berapa banyak makan. Satu. Dan aku mendahulukan akan yang terlebih itu dan yang terlebih sedap. Jangan makan tak sedap dulu. Makan sedap dulu. Bila makan sedap dulu, yang tak sedap tak mau. Ni kita makan tak sedap dulu. Lepas tu hak tak sedap apa? Tak sedap apa? Masa pelik dia cerita kat kita. Dia kata sini, makan lemah, bila lemah kita pun tak ada luar, jadi begitu kan. Jadi puasa minyak cepat. Satu. Ini cara dia cerita lah. Itu hukuman tubuh badan. Dah tak boleh makan lemah, makan lemah, lupa dulu. Lepas tak mengaji sebulan, tak makan lemah, 30. Tak boleh tengok keadaan kesihatan kita lah. Kalau kita dengan sebab kita makan lemah, kita jadi tak ubah nak dulu makan, kita makan yang dulu. Dan bahawa mendahulukan akal yang lebih indah dan yang lebih sedap. Dan berakhir, kita ingat. Dan bahawa tiada makan ia seorang ke orang-orang yang lapar-lapar. Dia makan yang lapar. Yang lapar kalau makan habis puyuh. Orang tahu apa yang musuh tak makan dia. Tak apa nak ambil. Kalau makan apa kenyang, dia makan sedikit kan kita tak lama tak nak makan. Berhenti cepat pada kawan yang lain. Patut kita sedap. Bila makan benda ke lapar, kita makan semua. Lepas tu tengok bahan yang tersawakan je. Tengok makan buat tak apa-apa makan sangat. Bila dia tak apa makan sangat, kita pun kurang makan sebab malu ke dia. Boleh jadi juga. Melainkan apabila ada baginya kehendak yang baik pada banyakkan makan. Melainkan nak makan banyak juga boleh apabila ada baginya bagi seorang kehendak yang baik pada membanyakkan makan. Macam mana misal seperti orang berkuat dengan dia dengan membanyakkan makan tu atas puasa. Kalau makan sikit tak larat puasa. Makan banyak sikit. Untuk makan 2-3 suap esok tak jadi. Boleh jadi tak puasa. Makan banyak sikit. Bila kita makan banyak, dengan sebab makan banyak tu menguatkan bagi puasa. Satu. Dan sembahyang dengan sebab makan kuat sikit tu dia rajin sembahyang. Dan amalan-amalan yang berat-berat dan payah-payah seperti perjalanan dan lainnya. Nak jalan jauh, kita makan banyak sikit.
Kemudian bila kita makan banyak, kita berjalan jauh, ada kekuatan. Macam orang bunga, kemudian pakai jalan kaki ni, macam kita naik kereta, makan banyak, lewat kereta. Dan lainnya, maka baginya patut makan banyak, karena berkuatnya akan ibadat-ibadat itu adalah ia jadi sebab bagi terangkat kemuliaan. Maka dengan ini kehendak yang baik halal dan baginya oleh mereka itu kita makan banyak. Dengan sebab kalau makan banyak itu dia kuat makan banyak. Sebab tu orang dulu kalau kita pondok-pondok tu baca bukan boleh sana. Kebanyakan itu baca bukan boleh sisi patut padan boleh. Sebab tu depa kita tentu kalau pergi rumah depa. Kita penuh. Kita semua hak lah dipelajari. Hak telah dipelajari. Hak tu baca. Pada sebuah. Kita mengajak ke masjid-masjid. Saya berpuluh tahun dah. Kadang-kadang kita penawar bagi hati pun dekat 20 tahun. Kat 20 tahun tak petang. Kita duduk tu baca 6 bulan, 7 bulan, kotak semua. 6 bulan, 7 bulan, kotak semua. Kena yang lebih, 2-3 bulan habis. Dia tak guna boleh, bukan itu boleh berubah. Yang lebih faham tak? Ada yang Al-Quran, ada yang Al-Quran, Allah Maha. Di atas aku baca, di atas Tuhan buka. Kadang-kadang dia baca sampai kita tak faham apa. Tapi rupanya kita boleh baca balik yang dia baca. Hebat. Dia bukan oleh Allah. Kalau dulu Al-Marhum Fatih kalau orang tak biasa begini tak faham dia tak faham. Baca orang. Tapi anak murid alih-alih. Anak murid alih-alih pandai-pandai. Bukan dia baca hurai tu orang kan. Dia kata kalau kita baca, kita ulama. Kalau kita hurai banyak, kita hurai. Kalau kita baca perkataan ulama, kita hurai sikit-sikit. Mana yang penting, kita baca yang dia kata. Dia berguru dengan apa yang guru kata. Kadang-kadang hurai itu lebih pada tadi pasal ulama pengarang hurai itu tulis tak boleh. Dia berhurai daripada hendak pengarang. Sebab kita perhati satu-satu. Berarti anak murid ada adik penghalang anak dulu. Anak dulu. Anak dia ada pondok kita 2 orang dengan dia. Dia baca anak saya baca. Kita bukan boleh pergi faham kan. Dia boleh pergi faham anak. Kita baca dulu. Jadi kita berguru dengan guru kita baca. Sebab dia ada sanad dia. Dia sanad nak guru siapa, kita menyebut siapa, kita ni belajar kat siapa guru kita dan guru kita belajar kat siapa, akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh banyak. Boleh sampai tak tahu mana. Sampai lari pada tajuk yang kita nak. Setengah pun tak mahu juga. Sebab tu baca tahu sejarah lain ke baca kitab kita ni, dia boleh habis sebuah. Sampai di 3 kuartal kita dah penuh, dah faham banyak masalah. Kadang-kadang kalau kita nak terang, dia akan terang. Kalau kita lain dalam Faslun fi bidayati sabki wa qadrihi wa tartibi. Sikit lagi. Faslun fi bidayati sabki wa qadrihi wa tartibi. Betul-betul kalau cikgu boleh berhenti lah. Tapi kita main jauh tu boleh sikit lagi. Untuk badan main ni boleh nolak kata sampai tadi baca 15 minit berhenti. Saya al-waktu asmalu min azami. Waktu ni lebih berharga pada makan. Kalau ikut cara mereka tanya majoriti orang nak mengaji lah. Mereka tanya Ustaz mana baca konten, Ustaz tu konten. Yang bunyi tu dia berhenti. Kata kalau dia masuk semualah nafsu kita memang tukar macam tu. Dia kata oleh kita sendiri pun suruh makhluk tu. Jadi mana ada masa kita ni sikit umur kita pun banyak dah. Maksudnya nak tunggu masa orang suruh di belakang masjid. Jadi biarlah kita lawan hawa nafsu, canggah hawa nafsu kita
kita yang kecil itu pada membanyakkan pengertian dan membanyakkan ilmu sikit. Padahal masa kita nak belajar pun paham berik ya. Pas subuh tak ada, kalau bekerja Zuhur pun tak ada, Asar pun tak ada, gagah paham berik pun sikit kan. Lepas insya tadi nak tengok TV dulu. Tak ada masa belajar kita hak agama. Kalau itu kita cuba lawan nafsu. Biar lama sikit apa, biar kita rasa patut pacaran kan masanya. Orang kita nak terima ilmu dalam 3-40 minit. Kalau sampai 2 jam tak ada pikiran. Fikiran tak boleh masuk lah. Lepas tu sekolah pun buat pada 40 minit, boleh buka boleh. Cerita yang belum masuk. Kalau cerita tu juga habis. Katakan kita gagal-gagal, tahan sikit lagi. Baru kita dapat masalah 15 minit lagi kan, 20 minit lagi kan, tak dapat sesuai dengan kita main. Faslun fi bidayati sabki wa qadrihi wa tartibi. Ini suatu pasal pada menyatakan permulaan memotorkan bacaan dan kodarnya dan aturan. Kalau kita nak mengapai doa arwah kan, nak mengapai doa yasin kan, cara-cara dia. Patut-patut doa arwah ni kan sampai kena hidup pun. Dia pun rumah boleh apa? Tak boleh apa. Kadang-kadang tempat ni yang terima lah, terima tak mahu. Ustaz tak ada. Ini buat kita apa benda? Itu pun bukan payah sangat hafal. Tapi hafal ni yang payah cara-cara tak kena. Sampai hari ni doa yang siapa tak ingat sampai hari ni. Padahal sampai 2 tahun. Mula semangat main masjid, surau ikut kuliah. Sampai hari ni sampai doa yang tak ingat lagi. Mungkin tak kena cara kita. Kita cakap. Ini suatu pasal menyatakan permulaan memotorkan bacaan dan kodana dan aturan. Adalah Tuan Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin memberhentikan pada permulaan memotorkan bacaan itu atas hari Rabu. Cara nak mula bacaan, cara nak mula mengaji, cara nak mula belajar. Dan adalah Tuan Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin memberhentikan pada permulaan memotorkan bacaan itu atas hari Rabu. Dan adalah ia merayakan pada menyatakan demikian itu suatu hadis. Maka berbuat dalil ia Syekhul Islam dengan satu hadis ini, dengan dalil ini. Dan berkata Isa Rasulullah SAW, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a wa illa wa qatamu. Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa wa qatamu. Yang tiada daripada suatu perkara yang dimuliakan di atas suatu perkara pada hari Rabu, mereka semua jadi sempurna ia. Buat doa kita baik. Anak ada juga umur. Mula ni kamu sutukan yang baik kamu. Kadang-kadang dulu saya masa nak buat umur, nak beli umur. Beli dia pun ada pegangan macam ni. Saya nak hantar anak saya pergi sekolah ni, apa yang tak tahu. Ini Syekhul Islam kita pun dia ada suatu pendapat. Dia kata tiada daripada suatu perkara yang dimuliakan di atas sesuatu pada hari Rabu, mereka semuanya jadi sempurna ya. Jadi sempurna kerjaan. Kalau kita tengok apa ini boleh ya? Nampak apa? Nak nega mulai Rabu. Mula-mula nega dan nega cuti patut istirahat cuti. Mula-mula mulai Rabu ya cuti seminggu. Terima kasih. Patut baca. Mula-mula nak tak kerja, tak kerja. Dapat dia boleh. Sebab tu orang dulu pandai nak tak hari apa. Orang mana nak kira nak ada. Macam mana haji? Saya orang nak kira nak saya. Tu kan. Kira bu. Kata nak petang lagi. Pagi petang lah. Pagi curah ni. Petang ada ke malam, pagi ada ke malam, curah lagi. Ada kan? Kalau satu kira. Nampak lagi pun kita boleh ambil pinjaman kan? Boleh ambil pinjaman.
Dan demikian juga perbuatan Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan adalah ia meriwayatkan ini hadis kepada gurunya Syekhul Imam Ajar Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rasyid. Dan aku dengar daripada mereka yang aku percaya dengan mereka, bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani adalah ia memperhentikan setiap penjahat daripada penjahat kebaikan atas hari Rabu. Kalau Syekh ni dia mula kerja dia Rabu, nak buat apa-apa dia mula. Lepas tu dia tak boleh kerja lah. Dia kerja cuti raya hari Ahad, cuti 2 hari, dia mula hari Rabu. Ada juga tu. Kita tak buat kan? Tak, Rabu ni. Sebab tu kita mengaji di petani ni, Tok dia hari Rabu mula buka mana? Ataupun dia suruh main di Selasa, malam Rabu tu dia mula kerja kita. Tak tahu lah dia. Mungkin ada berkat dia. Sebab dia berpegang pada hadis Nabi, ma min syai'in budi'a fi yaumil anbiya illa rafatahu. Faham dia baca mana? Apa kerjaan sikit banyak. Nak pergi pasal dia minat tu kan. Diri Rabu. Atau mula tak minat tak mula jual dia Rabu lah. Tak sebab dia tu je. Ditutup Rabu pula malam-malam. Kata kedai Rabu pula hari raya kan. Dan aku dengar dan bersebat dekat itu, kerana punya hari Rabu itu hari yang dijadikan padanya akan nur, dan iaitu hari bercendeng pada orang kafir, maka adalah ia diberkatkan bagi orang-orang mukmin. Dan bersebab yang demikian memberhentikan tiap-tiap perjalanan daripada yang berkat tanggal Rabu. Kerana punya hari Rabu itu adalah hari yang dijadikan padanya hari itu akan nur, akan cahaya. Daya itu hari bercendeng, hari siang. Sini bagi apa? Siang. Oh, kita pergi siang. Sui. Maknanya sebenarnya pahaman orang dulu lah. Bila dia nak keluar ke mana-mana, tak tahu, jatuh, kacau, brain. Tak boleh kira. Ni siap, fuin. Ataupun dia nak keluar, lewat lintas. Tak boleh